Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda, dan untuk cerita jam ini kami akan mengupas lebih lanjut cerita di sebalik tajuk utama berita yang kami bawakan, dan pastinya kepulangan atlet Paralimpik negara Muhammad Ziyad Zulkifli di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini menjadi tumpuan. Ini susulan kontroversi pingat emas yang berlaku sebelum ini. Jaguh lontar peluru negara itu dijadual tiba di KLIA pada jam 5.30 petang sebentar lagi dan juga bakal disambut oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, dan turut bersama Ziyad adalah pemenang pingat perak Chu Wei Lun yang merangkul pingat kedua perak negara menerusi acara individu BC1. Dan pada Selasa lalu, arena sukan dunia digemparkan dengan insiden di Tokyo apabila Ziyad dinafikan sebagai pemenang pingat emas acara lontar peluru F20 dengan catatan lontaran sejauh 17.94 meter yang juga mencipta rekod baharu dunia. Walau bagaimanapun, Faizal Azumu sebelum ini sudah pun menyatakan bahawa beliau secara peribadi akan menyambut kepulangan Ziyad dan saya kira ini senada dengan seluruh rakyat Malaysia akan tetap disambut sebagai seorang wira kebanggaan negara. Dan kita nak terus bersama dengan rakan setugas Ridaudin Daud yang berada di lokasi di KLIA bersedia untuk menyambut kepulangan atlet Paralimpik negara. Dan Ridaudin, kalau boleh recap semula apa yang kita tahu setakat ini berhubung dengan pembatalan pingat emas Ziyad. Baik, terima kasih Nala. Ya, betul Nala. Sebenarnya apa yang berlaku baru-baru ini, kita lihat baru ini apabila Ziyad meraih emas, iaitu sekaligus mempertahankan emas, bukan saja mempertahankan emas, malah beliau memecahkan rekod dunia 2 kali. Jadi itu sebenarnya dengan catatan 17.94 meter. Jadi ia sebenarnya menghadirkan kegembiraan buat rakyat Malaysia selepas kita pertama kali mendapat emas pada Paralimpik kali ini melalui Boni Bunyau, melalui acara weightlifting. Dan apabila Ziyad yang sememangnya kita tahu adalah prospek emas dan kemudian mendapat emas, namun akhirnya kita dikecewakan kerana emas itu ditarik balik kerana ada teknikal. Difahamkan beliau hadir lambat ke call room, di mana salah satu syarat untuk sebelum atlet memasuki pertandingan adalah perlu sampai ke call room sebelum dibenarkan untuk bertanding. Namun berdasarkan apa yang berlaku pada hari itu, Ziyad berada sedikit lambat, masuk sedikit lambat, dan itu yang sebenarnya menjadi persoalan mengapakah beliau masuk lambat. Dan kemudian beliau pergi untuk bertanding dengan protes bersyarat. Maknanya beliau akan bertanding namun protes itu tetap diteruskan, namun pihak penganjur melihat terlebih dahulu apakah keadaan itu dan bagaimana, adakah boleh membenarkan ataupun tidak membenarkan langsung. Namun penganjur memutuskan untuk membenarkan, dan protes itu sepanjang pengadilan ataupun pertandingan itu, protes itu dinilai dan kemudian barulah diputuskan. Dan kita tahu selepas ia pun semuanya perjalanan pertandingan itu berjalan dengan sangat baik, dengan Ziyad mencipta rekod dunia, dan kemudian di akhirnya barulah kita tahu bahawa protes itu diterima dan pingat emas milik Ziyad ditarik balik dan diberikan kepada atlet Ukraine yang sebelum itu sepatutnya mendapat pingat perak. Walaupun beliau mencatatkan personal best, namun personal best atlet Ukraine itu agak jauh berbanding apa yang dicatatkan oleh Ziyad, kerana personal best atlet Ukraine itu hanya 17.3 something dan Ziyad 17.94. Jadi itu sebenarnya adalah angka yang sangat jauh. Dan selepas itu sebenarnya apabila pingat itu ditarik balik, kita tahu rakyat Malaysia bergembira apabila sekali lagi Ziyad membuktikan kejaguhannya apabila mempertahankan pingat emas tersebut. Namun selepas ditarik balik, nampaknya satu Malaysia kecewa, Nailah, kerana kita lihat daripada malam sampailah ke pagi, ada yang bangun awal pagi untuk melihat keputusan tersebut, dan akhirnya pada pagi kita menjangkakan atau kita mengharapkan kabar gembira, namun nampaknya kabar duka yang hadir ke Malaysia. Itu pada rakyat Malaysia. Sudah pasti pada Ziyad sendiri kedukaannya lebih terasa kerana beliau berlatih selama ini hampir 5 tahun, kemudian mempersembahkan persembahan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat mantap dengan tekanan emosi dan sebagainya, dengan cuaca juga tidak begitu memihak pada hari tersebut. Namun beliau berjaya membuktikan bahawa itu semua tidak menghalangnya, kerana dengan kekuatan mental dan juga kekuatan fizikalnya beliau berjaya mencipta rekod dunia yang baru. Namun sayangnya semua itu hanyalah tinggal kenangan, kerana kita tahu pingat emas itu ditarik balik. Walaupun Majlis Paralimpik Malaysia MPM tidak akan berputus asa untuk memperjuangkan keputusan pembatalan pingat emas itu, namun ia sedikit kecewa kerana kalaulah kita hari ini kita pingat emas itu dapat digenggam, sudah pasti kita menyambut pingat emas dan pingat perak pada hari ini. Namun sayangnya hari ini kita menyambut wira kita Ziyad dan juga Chu Wei Lun, atlet bokcha yang sebenarnya menggemparkan dunia sebenarnya apabila beliau 2 kali menewaskan calon pilihan
sekali di suku akhir dan separuh akhir sebelum akhirnya ke final bertemu dengan bekas juara daripada Olimpik London dan juga Olimpik Rio 2016, David Wright. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu cabaran untuk beliau, dan selepas beliau mendahului 2-0, nampaknya beliau akhirnya tewas 2-4 kepada David Wright, yang sebenarnya saya sempat lihat visual tersebut ataupun pertandingan tersebut, dan akhirnya David Wright sebenarnya mungkin beliau merasakan agak sukar untuk berdepan dengan Chi Wei Lun kerana beliau akhirnya menangis teresak-esak selepas menang, dan Chi Wei Lun juga dilihat tenang dalam itu kerana itu sebenarnya adalah satu pencapaian yang sangat membanggakan buat atlet berusia 26 tahun itu, pertama kali di kejuaraan Paralimpik dan akhirnya dapat sampai ke peringkat akhir dan mendapat peringkat perak. Jadi saya fikir kedua-dua adalah wira untuk negara, dan pastinya kes Ziyad akan menjadi lebih tumpuan pada hari ini, dan kabarnya Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faizal Azumu atau kita biasa panggil dengan nama Peja akan datang. Sudah pasti antara soalan yang akan ditanya media, kerana di sini sudah ramai media berkumpul di sini, antara soalan yang kalau saya sendiri pun saya akan tanya, kenapa beliau masuk lambat dan siapa yang harus dipertanggungjawab, kerana itu yang kita ingin tahu, kerana ini adalah isu teknikal yang oleh dikatakan sangat-sangat lemah sebenarnya. Sepatutnya tidak berlaku perkara ini, kerana datang lambat itu semua adalah perkara yang sangat boleh dielak, tapi kenapa tidak dielak dan akhirnya memberikan kesan yang cukup besar, hilang pingat emas yang selama ini berlatih 5 tahun untuk ke Paralimpik dan hilang sebegitu saja hanya kerana lambat beberapa minit. Jadi itu persoalan yang perlu dijawab oleh semua pihak, terutamanya Menteri Belia dan Sukan dan juga penganjur dan juga orang yang melindungi atlet tersebut. Jangan tanya soalan ini kepada Ziyad, kerana saya fikir Ziyad mungkin tidak terlibat dalam keadaan ini. Patutnya soalan ini diajukan kepada semua yang berada di sekeliling Ziyad, mengapakah keadaan itu berlaku. Jadi sudah pasti itu antara soalan yang akan ditanya kepada Menteri Belia dan Sukan selepas ini, dan selepas ini apabila Chef Lim Sean balik, sudah pasti itu juga soalan yang akan ditanya, Naila. Ya, Ridauddin, isu ini sudah pun menimbulkan banyak perdebatan dan juga spekulasi di media sosial, dan juga kita lihat netizen Malaysia sudah pun menyerang akaun Instagram, akaun media sosial atlet Ukraine itu. Ini mencetuskan rasa sangat kecewa. Tetapi dengan banyak spekulasi yang kita melihat ini, ramai pihak yang ingin tahu siapa sebenarnya yang bertanggungjawab untuk isu ini, siapa yang perlu memberi penjelasan lanjut apa yang berlaku sebenarnya, kerana banyak spekulasi di media sosial sekarang ini. Jadi difahamkan juga ada jawatan kuasa siasatan yang akan ditubuhkan. Apa yang kita tahu tentang tindakan yang dilakukan pihak berkuasa setakat ini? Jadi baik setakat ini, kalau mengikutkan apa daripada bacaan saya, nampaknya mereka akan pastinya melakukan protes bantahan semula, dan kemudian ia mungkin akan melalui beberapa proses lepas ini. Walaupun kita tahu pingat emas itu sudah pun terlepas, namun menurut pada kenyataan daripada MPM sendiri yang mengatakan bahawa mereka tidak akan berputus asa. Jadi selepas ini mungkin prosesnya adalah membuat bantahan rasmi pula kepada Majlis Paralimpik Antarabangsa dan World Para Athletic WPA selepas berakhirnya Tamasya Paralimpik kali ini. Jadi itulah antara yang mungkin akan dilakukan. Protes sudah pun dibuat sebenarnya, protes balas ketika mereka berada di Jepun, dan kemudian nampaknya protes itu tidak berjaya kerana penganjur tetap memberikan emas kepada atlet Ukraine dan mengatakan bahawa Ziyad Zulkifli sudah pun melanggar peraturan. Jadi mereka tetap dengan keputusan awalnya. Jadi selepas ini, selepas semuanya selesai, ia akan dibawa pula ke peringkat yang lebih tinggi kepada WPA dan juga IPC berkaitan dengan Paralimpik ini. Jadi sudah pasti kita akan melihat ia mungkin akan mengambil masa yang agak lama, agak panjang kerana perlu mengemukakan bukti, kerana ada dikatakan bahawa bukti CCTV itu menunjukkan bahawa apakah yang berlaku, apakah yang menyebabkan Ziyad Zulkifli datang lambat ke dalam call room. Jadi mungkin itu yang akan digunakan pakai apabila kes ini dibawa kepada IPC dan WPA. Namun buat masa ini, setakat ini, inilah yang kita boleh lakukan. Kita meraihkan wira negara. Tak kisahlah mereka tidak membawa pingat pun, mereka sudah mewakili negara, sudah pergi terbang ke Jepun, sudah pun beraksi dengan sangat baik di sana. Dalam kes ini Ziyad beraksi dengan sangat-sangat baik. Beliau memecahkan rekod dunia, dan sudah mestinya itu antara yang perlu dibanggakan. Dan selepas ini, apa yang berlaku kita serahkan kepada pihak berkuasa dan juga pihak yang bertanggungjawab. Kita pastinya menantikan, dan Ziyad sudah pastinya menantikan keputusan yang lebih baik, menantikan dan mengharapkan, kita mendoakan supaya keputusan yang lebih baik dan emas itu dapat kembali kepada Ziyad, kerana sudah pasti apabila emas itu kembali, sudah pasti rekod dunia itu juga menjadi milik Ziyad dan akan menjadi milik Malaysia, Naila.
Ya, tidak menjadi satu persoalan bahawa Ziyad dan juga atlet-atlet Paralimpik lain sudah pun membanggakan negara, tidak kira apa sahaja yang mereka membawa pulang ke negara ini, sama ada pingat ataupun tidak. Tetapi satu persoalan yang timbul selain daripada tindakan pihak berkuasa juga adalah berhubung dengan imbuhan dan allowance yang sepatutnya diterima oleh atlet yang membawa pulang pingat. Ini juga ditimbulkan oleh bekas Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal American yang mencadangkan bahawa Ziyad Zulkifli sewajarnya menerima imbuhan dan allowance yang sepatutnya diberikan kepada atlet yang memenangi pingat di Tamasya Paralimpik Tokyo. Dan ini dilihat wajar kerana seperti yang Ridauddin katakan sendiri tadi, Ziyad memecah rekod dunia. Adakah ini juga akan dikemukakan kepada Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Faizal Azumu, dan apa yang kita tahu juga setakat ini, adakah Datuk Seri Faizal mungkin memberi bayangan berhubung dengan perkara ini? Ya baik, Nela. Kalau diikutkan, ada beberapa perkara sebenarnya berkaitan dengan ganjaran ini. Ganjarannya adalah RM1 juta untuk emas, RM300,000 untuk perak. Jadi itu sebenarnya kalau ikutkan, Syirwailun hari ini sudah pasti mendapat RM300,000 kerana beliau pulang dengan pingat emas. Dan dalam kes Ziyad ini agak sedikit khawatirnya agak ada sedikit kerana kita tahu beliau tidak pulang dengan emas, namun kalau ikutkan pencapaian sudah pasti beliau layak untuk merangkul emas. Namun itu semua pastinya akan bergantung kepada bagaimana KBS, terutamanya melalui Ahmad Faizal Azumu sendiri untuk melihat perkara ini. Dan kalau ditanyakan kepada rakyat, sebenarnya ditanyakan juga kepada orang-orang lama, even Datuk Seri Zoklis Embong juga mengatakan bahawa ya memang kalau diikutkan memang perlu untuk diberikan ganjaran sedemikian kerana beliau sudah pun membuktikan kejagoannya. Cuma sayangnya disebabkan teknikal, beliau tidak dapat bawa pulang emas. Kalau tiada isu teknikal itu sebenarnya beliau sudah pun pulang dengan membawa pingat emas dan juga rekod dunia. Jadi mungkin perlu difikirkan sewajarnya adakah perlu diberikan. Jadi kalau tanya kepada saya, pendapat peribadi saya fikir adalah wajar untuk memberikan imbuhan tersebut kepada Ziyad Zulkifli kerana kita tahu daripada mimik wajahnya, daripada segi usaha, daripada segi semangatnya, memang beliau telah memberikan segala-galanya. Jadi apalah salahnya kalau Malaysia memberikan sesuatu untuk keringat dan juga semangat Ziyad, Nela. Ya, itu antara persoalan yang akan dikemukakan dan kita jangkakan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Faizal Azumu juga akan berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, dan pastinya wartawan Astro Awani Ridauddin Daud akan membawakan perkembangan terkini di Buletin Awani seterusnya dan juga di astroawani.com, di laman media sosial platform Astro Awani dan juga astroawani.com. Kita akan membawakan segala perkembangan dari sudut persoalan mengenai tindakan pihak berkuasa susulan siasatan yang akan dijalankan, siapa yang sepatutnya menjadi tanggungjawab atas isu yang berlaku berhubung dengan pembatalan pingat emas ini. Banyak persoalan yang dikemukakan, dan selepas ini kita akan beralih ke perkembangan luar negara. Apa situasi terkini di Afghanistan, itu akan kami bincangkan dalam cerita jam ini, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.